segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk kita sama-sama mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kaum itu berkumpul untuk mengingatkan kekasih Allah kecuali ia akan termasuk di kalangan kekasih Allah Ta'ala juga. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'in dan mereka yang mengasihi, yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagia ini, kita berkumpul di sini untuk menunjukkan rasa gembira kita kepada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baru-baru ini kita telah mengerjakan, menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan, yang mana ibadat itu yang akan mendatangkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada bulan ini, yakni bulan Syawal, kita berkunjung-kunjung, yakni menziarahi di antara satu sama lain yang ia merupakan tuntutan dalam ajaran agama kita yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh agar bermaaf-maafan di antara satu sama lain, yang mana di dalam hati kita ada tidak puas hati ataupun ada perkara yang tidak elok dalam hati kita, kita buang jauh-jauh, kita memaafkan di antara satu sama lain. Maka apabila kita dalam hati kita memaafkan kesalahan orang lain, nescaya Allah Ta'ala juga akan memaafkan kesalahan kita. Maka kita berkumpul hari ini di atas jalan mahabbah, kasih sayang di antara satu sama lain. Maka menjadi kewajipan kepada kita memandang orang Islam yang lain dalam keadaan merasa kasih sayang di antara satu sama lain. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun memandang orang-orang kafir dengan pandangan kasih sayang, sehingga rasa tamak, rasa ingin dalam hati baginda Rasulullah agar orang kafir itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang memusuhi, orang-orang kafir yang memusuhi Nabi, Nabi tidak pernah berdendam. Bahkan Nabi tetap sabar menyampaikan dakwah, sehingga ada di kalangan orang yang sangat memusuhi Nabi akhirnya beriman kepada baginda Rasulullah. Bahkan sahabat satu ketika dahulu sebelum beriman amat memusuhi baginda Rasulullah, tetapi apabila beriman sahaja dengan Allah dan Rasul, maka dia menjadikan Rasulullah orang yang paling ia kasihi. Maka demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maka seseorang itu tidak dikira benar-benar beriman kepada Allah sehingga dia menjadikan Rasulullah paling dia kasihi daripada ibu bapanya, daripada anaknya, daripada sekalian manusia. Maka beruntung sesiapa yang berjaya menjadikan Rasulullah itu idolanya, Rasulullah itu ikutannya, Rasulullah itu orang yang paling ia kasihi. Maka sesiapa yang mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi segala-galanya, ia adalah kekasih Allah, kerana sesungguhnya dia mengasihi kekasih Allah yang paling Allah Taala kasih. Maka demikianlah kita mencari redha Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mendengar qasidah-qasidah yang telah sekian lama kita tidak mendengarnya, dan sekian lama kita tidak mendengar di dalam majlis yang kita lakukan seumpama ini. Namun pada malam ini kita mendengar kembali qasidah yang memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kumpulkan kita memuji seorang hamba yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu juga dilakukan oleh Allah. Allah Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang begitu mulia. Itulah pujian Allah kepada baginda Rasulullah. Maka sewajarnya kita memuji Allah, kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pujian ke atas Nabi ini, Allah Ta'ala menurunkan rahmat.
Dengan pujian ke atas Nabi ini, Allah Ta'ala menambahkan kasih sayang kepada hamba-Nya, hatta kepada hamba-Nya yang melakukan dosa. Kita adalah orang yang banyak lalai kepada Allah, banyak melakukan maksiat, banyak melakukan dosa. Allah Ta'ala telah memberi nikmat yang banyak kepada kita. Allah Ta'ala telah memberi nikmat anggota, mata, tangan, kaki, lidah dan seumpamanya. Banyak nikmat ini kita gunakan pada jalan maksiat. Maka jadilah kita orang yang berdosa, yang jauh dengan Allah Ta'ala. Apabila kita jauh dengan Allah, maka bagaimana kita nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, maka liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah Ta'ala tidak menyeksa hamba itu dalam keadaan engkau, wahai Muhammad, bersama dengan mereka. Maka kita tidak bersama dengan Nabi kerana baginda Rasulullah SAW sudah wafat. Namun demikian, sesiapa yang hatinya kasih, hatinya bersama dengan baginda Rasulullah, ini janji Allah. Allah Ta'ala tidak mengazabkan dia. Maka dengan seseorang itu berkumpul kerana Allah, berkumpul kerana baginda Rasulullah SAW, ketahuilah dia akan diampunkan dosa oleh Allah. Moga-moga kita semua diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menurunkan rahmat walaupun kita ini orang yang melakukan dosa. Tidak orang yang berselawat kepada Nabi itu kecuali Allah Ta'ala akan memandangnya dengan kasih sayang. Bagaimana kalau orang itu melakukan dosa tetapi dia berselawat kepada Nabi SAW? Allah Ta'ala juga memandangnya dengan pandangan rahmat. Bagaimana dia melakukan dosa tetapi dia berselawat kepada Nabi? Allah Ta'ala akan memberi kepada Nabi kita Muhammad SAW syafaati li ahlil kaba'i yaumal qiyamah. Syafaat aku diberi juga kepada orang yang melakukan dosa di hari kiamat. Maknanya orang yang melakukan dosa besar juga akan mendapat syafaat Nabi bila mana lidahnya pernah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Inilah yang penting dalam kehidupan kita, mengingatkan baginda Rasulullah. Namun demikian kena dipahami bahawa tidak cukup dengan majlis yang seumpama ini. Tidak cukup hanya sekadar kita pergi majlis yang mendengar qasidah, yang berkumpul berselawat kepada Nabi sahaja. Bahkan kita kena beramal, kita kena melakukan amal ibadat kepada Allah, dan kita kena mengikuti baginda Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh Nabi? Nabi membawa kasih sayang. Inilah yang paling besar. Nabi membawa kasih sayang yang selama ini manusia yang bermusuhan dalam waktu yang begitu panjang, lalu boleh menjadi manusia yang berkasih sayang di antara satu sama lain dengan berkat baginda Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah Ta'ala telah memilih baginda Rasulullah sebagai utusan, sebagai Rasul, sebagai manusia yang paling mulia. Ana akramul makhlukin wala faqra. Aku adalah manusia yang paling mulia, kata baginda Rasulullah. Wala faqra, bukan aku hendak berbangga-bangga. Ana sayyidul, saya adalah ketua, mursalin, ketua daripada segala Rasul. Saya adalah ketua daripada segala makhluk, kata baginda Rasulullah SAW. Apabila Nabi menjadi ketua daripada segala Rasul kepada segala makhluk, segala manusia yang beriman kepada Allah, yang tidak beriman. Namun demikian Nabi SAW tidak duduk saja. Nabi sentiasa memikirkan tentang umatnya. Yang tidak beriman diharapkan agar beriman kepada Allah. Bahkan Nabi memohon kepada Allah, kalau boleh semua manusia beriman, kalau boleh tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permintaan baginda Rasulullah. Inilah yang dipikir oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kita kena mengikuti. Paling kurang tidak dapat banyak, sedikit pun kita ikut. Maka hendaklah kita kena hidupkan sunnah Nabi pada diri kita.
Kalau kita boleh hidupkan sunnah Nabi pada diri kita, setiap sunnah Nabi itu cahaya. Sesiapa yang menghidupkan sunnah Nabi, ada cahaya padanya. Maka di negeri akhirat, orang yang ada cahaya akan dikenali oleh Rasulullah. Orang yang ada cahaya, dia akan mengenali Rasulullah. Tetapi kalau dia tidak ada cahaya, tidak ada amal, tidak mengenali, dia akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negeri akhirat, manusia akan berkumpul, duduk dalam keadaan amat gelap. Lalulah ada manusia yang tubuhnya bercahaya dengan sebab berwuduk mengikut sunnah Nabi. Ada yang lidahnya bercahaya kerana sebab berzikir. Ada yang matanya bercahaya kerana berjaga malam, kerana mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Al-Quran dan seumpamanya. Maka ketika itu Allah Taala bertanya, wahai orang yang banyak selawat kepada Nabi, wahai orang yang banyak berzikir kepada Allah Taala, memuji Allah Ta'ala, maka datanglah mereka, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Siapakah mereka? Orang itu ahli zikir. Siapakah mereka? Orang itu ahli selawat ketika duduk di atas muka dunia. Ada mengatakan bahawa, ya Allah, saya kurang berzikir, saya kurang berselawat, tetapi diberi oleh Allah dalam keadaan pahala yang banyak, disebabkan kerana dia berkumpul dengan orang yang ahli zikir. Dia berkumpul dengan orang yang ahli selawat. Dia bersama dalam majlis zikir. Dia bersama dalam majlis selawat, sehingga dia pun mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi yang minum arak pun, ketika mana dia telah disebat sebanyak 3 kali, lalu ada sahabat mencelanya, alaihi laknatullah, dia ini kena laknat oleh Allah. Nabi mengatakan, jangan kamu mengatakan demikian, kerana sesungguhnya ia dikasihi oleh Allah dan Rasul. Bagaimana dia dikasihi oleh Allah dan Rasul sedangkan dia adalah orang yang minum arak? Lalu dia bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, benarkah apa yang Rasulullah katakan? Rasulullah bertanya kepadanya, tidakkah engkau mengasihi diriku? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, memanglah saya amat mengasihi dirimu, ya Rasulullah. Sekali-kali saya tidak pernah membenci baginda Rasulullah. Kalau engkau mengasihi aku, bermakna aku mengasihimu. Sesiapa yang dikasihi oleh aku, maka Allah Ta'ala akan mengasihinya. Maka demikianlah, lalulah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia mendapati bahawa Rasulullah mengasihinya, Allah mengasihinya dengan sebab dia kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupkan dalam hati kita agar berkasih sayang di antara satu sama lain. Tasafahu yadhhabi ghillu aqulubikum. Berjabat salamlah kamu di antara satu sama lain, nanti hilang dalam hati kamu perasaan tidak puas hati kepada orang lain. Ayuhan nas abshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Sesiapa yang menyebarkan salam dengan ucapan memberi salam di antara satu sama lain, maka dia ini akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menyuruh para sahabat agar mengerjakan sembahyang berjemaah. Maka sahabat sembahyang berjemaah, hadir dalam majlis ilmu, maka sahabat hadir dalam majlis ilmu. Mereka hidup dalam keadaan aman, mengingati Allah Ta'ala bila mana mereka bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata beruntung, beruntung, beruntung. Siapa yang beruntung? Nabi ulang 3 kali. Yang beruntung itu orang yang melihat aku lalu beriman dengan aku, beriman dengan baginda Rasulullah. Ada orang yang lihat wajah Nabi tapi tidak beriman. Abu Jahal melihat Nabi, boleh katakan setiap hari melihat Nabi tapi tidak beriman. Bahkan dia pernah mengatakan, ya Muhammad, aku melihat hari ini wajah kamu sehuduh-huduh manusia, seburuk-buruk manusia. Nabi kata benar. Lalu Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, saya melihat kamu, wajah kamu seindah-indah manusia. Nabi mengata benar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud yang dikatakan benar? Rasulullah mengatakan, seseorang itu melihat apa yang ada dalam hatinya. Kalau dia melihat dalam hatinya Nabi ini seorang yang buruk, maka dipandangnya Nabi buruk. Tetapi kalau dia melihat dalam hatinya Nabi ini seorang yang sangat indah, maka dipandang dengan seindah-indah manusia. Maka demikianlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memberi keistimewaan kepadanya. Keistimewaan Nabi ini
bukan pada baginda sahaja, bahkan dapat kepada kita semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicemburui oleh umat-umat lain. Bukan saja umat lain cemburu, bahkan dicemburui oleh nabi-nabi lain. Maka untung sahabat Nabi, diulang 3 kali untung kerana bersama dengan Nabi, beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengulang 7 kali, untung mereka 7 kali. Maka sahabat terkejut, siapakah yang benar-benar beruntung sampai Nabi ulang 7 kali? Nabi mengatakan bahawa orang itu adalah orang yang tidak melihat aku, tetapi dia mengasihi aku, mencintai aku walaupun dia tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, di tangannya ada jarum, lalu jarumnya terjatuh. Lalulah dalam keadaan gelap mencari jarum, tidak berjumpa. Lalu datang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam rumah dengan cahaya yang ada pada wajah Nabi. Akhirnya Siti Aisyah berjumpa jarum tadi. Macam mana Siti Aisyah boleh melihat dalam keadaan gelap? Kerana pancaran cahaya wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Aisyah melihat kebetulan bulan itu sedang mengambang, bulan-bulan purnama. Dilihatnya bulan, dilihatnya wajah Nabi. Ternyata wajah Nabi lebih bercahaya daripada bulan purnama. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi mengatakan bahawa rugi, sangat binasa. Siapa dia? Orang yang tidak melihat aku, tidak melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dia tidak melihat pun, binasa, rugi. Maka kita mohon kepada Allah agar sebelum kita wafat paling kurang dapat lihat sekali dalam mimpi pun tak apa. Mohon kepada Allah agar kita dapat melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rugi orang yang tidak mahu melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mahu melihat wajah baginda? Orang yang tidak mahu melihat wajah baginda adalah bila mana nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tidak menjawabnya. Dia tidak menjawabnya bila nama baginda Rasulullah disebut. Apabila sahaja ada majlis-majlis yang menceritakan tentang baginda Rasulullah, mengingatkan tentang baginda Rasulullah, dia tidak mahu menghadirinya. Apabila sahaja ada sunnah baginda Rasulullah, dia tidak mahu mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita tergolong di kalangan orang yang diselamatkan oleh Allah, yang diberi kelebihan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya di negeri akhirat kelak. Kita mohon kepada Allah agar Allah Taala kurniakan kita syafaat dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Taala jaga hati kita, bersihkan hati kita daripada segala kotoran-kotoran. Dan kita mohon kepada Allah agar dimaafkan segala kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan kita juga memaafkan kesalahan orang-orang lain terhadap kita. Kepada mereka yang memusuhi kita, yang membenci kita, kita mohon kepada Allah agar Allah Taala memaafkan mereka, mengampunkan akan dosa kita dan dosa kita dan dosa mereka. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Taala memperbaiki akhlak kita, memperbaiki amal ibadat kita, menjauhkan kita daripada maksiat dan terselamat kita daripada tipu daya sama ada kejahatan manusia, kejahatan jin, kejahatan binatang-binatang buas dan seumpamanya, agar Allah Taala selamatkan kita di dunia dan juga di negeri akhirat. Dan kita mohon, andai kata di kalangan kita ada hutang, diselesaikan akan hutang-hutangnya. Andai kata di kalangan kita ada sakit, disembuhkan akan penyakitnya. Andai kata di kalangan kita peniaga, dimajukan perniagaannya. Andai kata di kalangan kita ada pelajar-pelajar, dipermudahkan mendapat ilmu. Dan di kalangan kita ada orang yang dalam keadaan gelisah, ditenangkan akan hatinya, dimudahkan ia melakukan amal ibadat, dipermudahkan ilmu kepadanya, dan ditanamkan rasa kasih sayang di antara satu sama lain, dilembutkan hati. Andai kata yang tidak mampu membaca Al-Quran, agar Allah Ta'ala lembutkan lidahnya agar dapat membaca Al-Quran. Yang berat berzikir,
berzikir, diringankan berzikir agar hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah hajat-hajat yang baik yang sebagaimana dipohon oleh ulama-ulama, dipohon oleh orang-orang yang soleh, agar kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba Allah taala yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad asna alaihi wa ma yusawi qawlu minna aw yakunu sanana. Lakinna hubban fi sarair qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idhim tadajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakurina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Muqtarihi wa habibihi wa syafihi zainil wujudu bihi ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qbalna ajib da'wana. Anta lana ya zukrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. أصلح لنا الأهوال وفي ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والهادرين وسائيا في جمعنا. ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.